Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Al-Asma' Al-Husna. Kita masih lagi dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, yang bermaksud raja, pemerintah yang menguasai. Jadi pada minggu yang lalu kita telah menyebutkan beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Dan ayat terakhir yang kita bacakan pada minggu lalu, ayat dalam Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha. Ayat yang dalam surah Ali Imran ayat 26 sampai 27, yang mana disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki pemerintahan, penguasaan. Jadi dia jugalah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia jugalah yang menariknya, mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang dia kehendaki juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala jugalah yang akan memuliakan sesiapa yang dia kehendaki, dan dia jugalah yang akan menghinakan sesiapa yang dia kehendaki. Jadi insya-Allah pada hari ini kita masuk ayat yang seterusnya. Kita lihat muka surat 160 pada buku kita, muka surat 160. Ayat dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-29. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, yas'aluhu, semua makhluk yang ada di langit dan bumi akan meminta kepadanya. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap masa Allah Subhanahu wa taala dia di dalam urusan, iaitu mencipta, mentadbirkan dan menguruskan makhluk-makhluknya. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir Ibn Kathir menerangkan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifat dia yang maha kaya daripada segala yang lain. Maksudnya dia tak perlukan makhluk-makhluk yang lain. Dan ayat ini juga menunjukkan tentang sifat kefakiran makhluk, kesemua makhluk, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Dan ini juga menunjukkan bagaimana pemerintahan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, yang mana dia tak perlukan kepada orang-orang atau makhluk-makhluk yang diperintahkan. Manakala makhluk-makhluk yang diperintahkan, tidak ada satu pun melainkan mereka pasti memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah beza antara beza besar pemerintahan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemerintahan yang dimiliki oleh manusia. Sebab itu kita dah bincang pada minggu lalu, dan dalam surah Al-Fatihah disebut Maliki Yaumiddin. Salah satu qiraat menyebut Maliki Yaumiddin, yang memerintah pada hari pembalasan. Kenapa
dispesifikkan pada hari pembalasan kerana dalam kehidupan dunia masih ada pemerintah-pemerintah yang lain yang Allah angkat di kalangan manusia. Tetapi pada hari kiamat nanti, pada hari kebangkitan nanti, tidak ada langsung pemerintah yang lain. Tidak ada lagi raja, tidak ada lagi Perdana Menteri, tidak ada lagi Sultan, Presiden dan semisalnya. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam kehidupan di dunia ni sebelum dibangkitkan hari kiamat, berlakunya hari kiamat, masih ada pemerintah-pemerintah di muka bumi. Pemerintah-pemerintah ini bukanlah mempunyai kuasa yang mutlak. Ada pemerintah, dia pemerintahan yang lemah. Dia tak dapat kontrol keadaan kawasan wilayah yang di dalam pemerintahan dia. Sebab itu kadang-kadang ada gubernur di satu wilayah dia, misalnya. Dia tak suka gubernur tersebut. Tapi dia tak boleh nak tarik, nak lucutkan jawatan gubernur tersebut. Mungkin sebab gubernur tu pengaruh dia kuat di wilayah tersebut. Walaupun dia raja, tapi dia tak boleh buat macam tu. Bahkan dalam konteks Malaysia sekalipun, kita ambil konteks tempatan, macam mana kita kata, tak ada pemerintah yang mutlak di kalangan manusia. Kita mungkin ada Perdana Menteri daripada parti A, tapi ada wilayah-wilayah dalam negeri-negeri dalam Malaysia mungkin daripada kelompok yang lawan yang memerintah. Jadi maksudnya pemerintah di kalangan manusia dia tak ada kuasa mutlak. Dan pemerintah di kalangan manusia, dia masih memerlukan kepada makhluk, orang-orang yang diperintahnya. Kita jadi pemimpin, kita jadi sultan ke, jadi Perdana Menteri ke, kita masih perlukan orang-orang bawah kita. Dan lebih jelas lagi dalam sistem yang ada kat Malaysia, sistem demokrasi, kalau tak ada rakyat, rakyat tak sokong dia, tak naik dia. Jadi, bukan sekadar rakyat perlukan pemerintah, pemerintah perlukan rakyat. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak perlukan makhluk-makhluk dia. Apa yang makhluk-makhluk buat kat dia, takkan bagi kesan kepada Allah sedikit pun. Makhluk semua taat pada Allah, tak naikkan darjat Allah pun. Makhluk semua ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak turunkan sedikit pun darjat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan dengan ayat yang tadi, dalam riwayat Ibnu Majah dalam hadis Hasan daripada Abu Darda, dia meriwayatkan bahawa Nabi SAW menghuraikan firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala sibuk menguruskan urusan. Kata Nabi SAW, min sya'nihi ay yaghfira dhanba. Antara urusan yang Allah uruskan, antara kesibukan Allah Subhanahu Wa Taala ialah mengampuni dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Wa yufarrija karba, menghilangkan kesusahan yang ada pada manusia. Wa yarfa'a qauma, meninggikan satu kaum, meninggikan darjat satu kaum. Wa yakhfidha akharin, dan merendahkan pula kelompok yang lain. Jadi itu merupakan antara benda yang Allah Subhanahu Wa Taala buat setiap hari, setiap masa. Pemerintah hebat macam mana pun, dia akan ada masa rehat. Kerajaan macam mana pun, Perdana Menteri ke, Sultan ke, Agung, dia ada masa rehat, dia ada masa tidur. Bukan setiap waktu dia uruskan kawasan-kawasan wilayah kekuasaan dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, setiap masa, setiap waktu, Allah Subhanahu Wa Taala uruskan urusan dunia ni, urusan pemerintahan dunia ni, pentadbiran dunia ini. Jadi Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kita lihat kat dalam kitab ni, dia menukilkan apa maksud Allah setiap hari menguruskan urusan alam ini. Dia mengampuni dosa, dia menghilangkan kesedihan, dia menyingkap kesusahan, menghilangkan kesusahan, dia menolong orang yang dizalimi, dia menghalang orang yang melakukan kezaliman, dia membebaskan tawanan, mungkin di zaman peperangan ada tawanan perang, dia mengkayakan orang yang miskin, dia memenuhi keperluan orang yang kurang, dia menyembuhkan orang yang sakit, dia memberikan kemaafan kepada orang yang melakukan kesalahan dan memohon kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menutupi, kalau dalam buku ni, menutupi aurat. Aurat ni aib.
tak sesuai terjemahan dia. Menutupi aurat tu macam kita ingat dipakaikan baju, bukan. Menutupi aurat ni maksudnya menutup keaiban manusia. Dialah yang memuliakan, yang menghinakan, dan banyak lagi disebutkan di sini. Dia menjalankan takdir yang telah dia tulis 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sesuai dengan waktunya. Tidak ada yang akan berlaku sebelum waktu yang ditakdirkan, dan tidak ada pula yang akan terlewat sedikit pun. Semuanya akan berlaku sebagaimana yang telah tercatat di Lauh Mahfuz, sebagaimana yang telah tertulis dalam kitab penulisan takdir. Jadi takdir ni kita dah sebut sebelum ni, dia macam perancangan. Pemerintah pun dia akan diperancangankan. Contoh kerajaan kita untuk tahun 2023, apa yang dirancang untuk dia lakukan dalam pemerintahan di Malaysia pada tahun 2023. Jadi takdir ni macam tu. Allah tulis apa yang Allah nak buat. Tapi yang membezakannya ialah pemerintah kat dunia ni dia mungkin merancang. Dia nak buat itu, nak buat ini, apa target dia pada tahun 2023. Tetapi boleh jadi tak terlaksana. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia dah tulis takdir itu di Lauh Mahfuz, maka benda itu pasti akan terjadi. Jadi itu menggambarkan pemerintah yang mutlak. Apa yang dia nak buat pasti akan terjadi dalam pemerintahan dia. Jadi sebelum kita teruskan dalam kitab ni, kita nak lihat sebuah hadis Nabi SAW, yang mana hadis ini melarang daripada menamakan orang manusia dengan Malik. Tapi bukan mutlak. Maksudnya tak boleh guna perkataan misalnya dalam maksud bahasa Melayu, raja kepada segala raja, tak boleh. Sultan kepada segala sultan, tak boleh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Inna akhna asmin 'indallahi rajulun." Sesungguhnya nama yang paling keji di sisi Allah ialah lelaki yang dinamakan Malikal Amlak. Rajulun tasamma Malikal Amlak, lelaki yang dinamakan sebagai raja kepada segala raja. Jadi haram untuk manusia dinamakan dengan nama tersebut. Dalam riwayat Muslim disebutkan, aghyazu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu, manusia yang paling jijik, paling keji ialah manusia yang dinamakan Malikal Amlak. Dinamakan nama dia sebagai raja kepada segala raja. Boleh kalau nama orang tu Muhammad Malik, boleh. Tetapi tak boleh guna Malikul Amlak. Dia bermaksud raja kepada segala raja. Sebab raja kepada segala raja ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Al-Imam Ibn Battal dalam syarah kepada Sahih Al-Bukhari, dia berkata, apabila dikatakan bahawa nama itu adalah nama yang paling keji, maka sudah pastilah orang yang dinamakan dengan nama tersebut pun juga dikeji. Apabila dikatakan nama itu nama yang hina, keji, tak patut diletakkan, maka sudah pastilah orang yang dinamakan tersebut juga akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari menyatakan, berdasarkan hadis ini diharamkan dinamakan manusia dengan nama yang semisal ini, kerana terdapat amaran yang keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk di dalamnya juga apa-apa nama yang semisal. Misalnya Ahkamul Hakimin. Boleh nama orang kita nak letak Hakim, Muhammad Hakim, boleh, tak ada masalah. Tapi kita kata Ahkamul Hakimin, dialah yang paling, orang kata bijaksana, yang paling bijaksana. Tak boleh. Maksud di kalangan yang bijaksana, dialah yang paling. Tak boleh. Tapi kalau kita Muhammad Hakim, boleh. Abdul Hakim lagi lah boleh. Tapi Ahkamul Hakimin tak boleh. Sultanus Salatin, sultan kepada semua sultan pun tak boleh. Sultan boleh, tapi Sultanus Salatin tak boleh. Khaliqul Khalq, Khaliq pencipta. Boleh nama manusia kita namakan dia pencipta. Orang cipta kereta, motor, meja, boleh. Tapi kalau kita kata Khaliqul Khalq, menunjukkan dialah yang
Maha pencipta, berbanding semua pencipta yang ada, dialah yang maha, yang paling hebat. Yang tu tak boleh. Jadi bukan khas untuk Malikul Amlak saja, bahawa apa-apa saja nama yang semisal dengannya tidak dibenarkan. Kata Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, dilarang menamakan dengan nama tersebut atau dipanggil orang dengan panggilan tersebut walaupun tidak diiktikadkan dia macam tu. Walaupun kita tak beriktikad bahawa dia ni lah raja, segala raja, pemerintahan dia mutlak macam Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak iktikad macam tu, sebab kalau iktikad macam tu syirik lah. Tapi tetap perbuatan tersebut terlarang. Sebab Nabi SAW mengeji perbuatan tersebut. Sebab dalam riwayat Muslim Nabi sebut aghyazu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu wa aghyazuhu. Manusia yang paling teruk, yang paling jijik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Jadi itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut, menamakan dengan nama yang tak layak untuk manusia tersebut. Okey, kita lihat yang seterusnya. Telah berulang kali disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim penjelasan bahawa keesaan Allah dalam kekuasaannya yang tidak ada sekutu baginya merupakan dalil yang jelas tentang wajibnya mengesakan Allah dalam beribadah. Jadi semua ni nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna ini, walillahil asmaul husna, al-asma, nama-nama yang indah, semua ini dia merupakan petunjuk bahawa wajib manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dia mengesakan ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatannya. Tak boleh ada manusia dia kata dia percaya bahawa Allah lah pemerintah yang mutlak, Malikul Amlak, Al-Malik, yang paling hebat pemerintahannya, tetapi dalam masa sama dia syirikkan Allah. Sebab itu adalah perbuatan yang tidak konsisten, kita katakan. Sebab bila kita dah beriman macam ni, Allah yang paling hebat, Allah yang mempunyai pemerintahan yang mutlak, maka tidak boleh tidak kita kena esakan Allah dalam pemerintahan. Bila kita kata macam tu, tapi bila kita pergi minta beribadah kepada perkara yang lain, kita minta tolong bila kita dalam kesusahan, kita minta tolong dekat pokok, dekat batu, maka dia sudah kontradik dengan keimanan kita bahawa Allah lah pemerintah yang mutlak. Allah lah kulla yaumin huwa fi sya'nin. Dialah yang setiap hari menguruskan urusan hamba-hambanya. Jadi bila macam tu, kenapa kita nak minta berdoa kepada perkara-perkara selain Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita lihat surah Az-Zumar ayat 6. Kita baca ayat yang penuh lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Allah lah dialah yang telah menciptakan kamu semua daripada diri yang satu, daripada Nabi Adam alaihissalam. Thumma ja'ala minha zawjaha. Kemudian daripada Nabi Adam alaihissalam diciptakan pula Hawa. Kemudian diturunkan, Allah menjadikan untuk kamu binatang-binatang ternak sebanyak 8 ekor. Ada dalam kitab tafsir terangkan apa maksud 8 ekor haiwan ni. 8, ada 4 ekor, ada 4 ekor haiwan yang berbeza-beza jenis. Dia ada dalam kitab tafsir terangkan. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath. Dan dia, Allah telah menciptakan kamu dalam perut ibu kamu. Kita panggil rahim lah. Dalam perut ibu-ibu kamu secara berperingkat-peringkat. Khalqan min ba'di khalqin, berperingkat-peringkat, daripada satu peringkat ke peringkat yang lain. Fi zulumatin thalath, pada dalam 3 suasana yang gelap gelita, dalam tiga peringkat tersebut. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Yang demikian itulah kekuasaan Allah, Tuhan kamu.
baginya lah, dialah yang memiliki pemerintahan yang mutlak. Jadi Allah cerita semua ni, Allah lah yang ciptakan kita, Allah lah yang ciptakan haiwan ternakan untuk kita, Allah lah yang letak kita kat dalam rahim ibu kita. Semua ni Allah nak cerita, nak bagi tahu kita bahawa dialah Tuhan kamu, dialah Rabb kamu, dialah yang mentadbir urusan kamu, dan dialah yang memiliki lahul mulku, dialah yang memiliki pemerintahan yang mutlak. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Fa anna tusrafun, oleh itu kenapa kamu masih terpesong? Fa anna tusrafun, macam mana kamu boleh terpesong? Allah persoalkan. Dia dah bagi tahu, dia yang cipta kamu, dia yang turunkan haiwan ternakan, dia yang ciptakan segala-galanya untuk kamu, tapi kenapa kamu masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah mempersoalkan sifat manusia. Macam Imam Ibn Katsir kata, fa kaifa ta'buduna ma'ahu ghairah, bagaimana kamu boleh menyembah dengan dia, mensyirikkan dia dengan selain yang lain, selain daripadanya? Kenapa walaupun kamu dah tahu dialah yang cipta kamu, tapi kamu masih sembah benda-benda lain yang dia tak ciptakan kamu pun? Mereka tak cipta apa-apa pun, yang mereka tidak ada kekuasaan yang mutlak pun. Tuan-tuan, kita alhamdulillah kat negara kita, kita tak sembah pemimpin kita. Tingkat sebahagian negara kita tengok macam mana dia cipta patung yang besar kan, untuk orang kata presiden dia ke, sultan mereka ke. Dan kalau sultan tu mati, masyarakat macam hilang pedoman. Bagaimana sebahagian orang, mereka sampai menyembah pemerintah di tempat mereka, sedangkan pemerintah itu juga akan mati sebagaimana mereka akan mati. Kita lihat ayat yang seterusnya dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-116. Okey, sebelum masuk ayat tu, pada ayat yang ke-7, lepas Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu bahawa dialah yang memiliki pemerintah yang mutlak, dialah yang cipta kamu semua, Allah kata, in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalau kamu kufur, lepas Allah dah bagi tahu, aku memiliki pemerintah yang mutlak, akulah yang berhak disembah. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalau kamu kufur juga, lepas kamu dah tahu semua ni, kamu masih kufur, kamu masih syirik ke Allah Subhanahu wa taala, Allahu ghaniyyun ankum. Allah tak berhajat kepada kamu pun. Nak sangat okey kufur, tak bagi efek ke Allah Subhanahu wa taala. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah redha kekufuran untuk hamba-hambanya. So, mungkin ada orang dia kata, aku kufur ni atas kehendak Allah juga. Dia pandai kadang ada orang dia bijak tu. Kalau kufur ni tak baik, kenapa Allah tak halang aku daripada kufur syirikan Allah Subhanahu wa taala? Ada orang bijak macam tu. Kita kata Allah benarkan benda tu berlaku, tapi itu bukan benda yang Allah suka. Itu bukan benda yang Allah redha untuk berlaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, wa in tashkuru yardahu lakum. Dan seandainya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan redha kepada kamu. Allah Subhanahu wa taala redha kepada kamu. Ayat ni dia semisal dengan sebuah hadis yang sahih yang Muslim daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sebuah hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah menjadikan kezaliman ini haram ke atas diriku. Maksudnya aku tak akan buat kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadikan ia haram di kalangan kamu, fala tazalamu. Ya ibadi kullukum dallun. Wahai hamba-hambaku, kamu semua ni sesat. Illa man hadaitu, kecuali sesiapa yang aku bagi petunjuk padanya. Fastahduni ahdikum. Mohonlah petunjuk daripadaku, nescaya aku akan beri petunjuk kepada kamu. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu.
Wahai hamba-hambaku, kamu semua berada dalam keadaan lapar. Kamu semua orang-orang yang lapar, kecuali orang yang aku bagi makan kepada dia. Jadi tuan-tuan, ini pemerintahan yang mutlak. Allah tak bagi makan kat kita, kita lapar. Kita kalau kerajaan tak bagi makan, kita masih boleh cari makanan. Tapi kalau Allah tak bagi makan kat kita, kita akan lapar. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fastat'imuni ut'imkum. Mintalah makan daripada aku, nescaya aku akan bagi makanan kepada kamu. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu semua bertelanjang, tidak berpakaian, kecuali sesiapa yang aku bagi pakaian pada dia. Fastaksuni aksukum. Mintalah pakaian daripadaku, nescaya aku akan beri pakaian kepada kamu. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu berdosa, melakukan dosa pada waktu malam dan siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan aku pula mengampunkan dosa kesemuanya. Iaitu yang tadi, kula yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah menguruskan urusan hamba-hambanya. Apa yang Nabi SAW terangkan? Antara benda yang Allah sentiasa lakukan ialah Allah mengampuni. Setiap hari Allah mengampuni dosa hamba-hambanya, memaafkan hamba-hamba yang memohon kemaafan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, fastaghfiruni aghfir lakum. Mohonlah keampunanku, nescaya aku akan ampuni kamu. Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan mampu untuk memberikan mudarat kepadaku, dan kamu sama sekali tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepadaku. Maksudnya Allah Al-Ghani, dia tak perlukan kepada makhluk. Allah Al-Malik, pemerintahan yang mutlak, dia tak perlukan kepada makhluk-makhluk yang dia perintah. Buatlah. Kalau ditakdirkan semua makhluk yang dia perintah kufur, syirik kepada dia, tak kurangkan sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum. Wahai hamba-hambaku, kalaulah yang paling awal di kalangan kamu sampai yang paling akhir di kalangan kamu, daripada kalangan manusia dan jin, semuanya berada pada mempunyai hati manusia yang paling bertakwa. Maksud, kalaulah semua manusia di dunia ni, semua jin daripada zaman Nabi Adam AS sampai hari kebangkitan, semua mempunyai hati sebagaimana hati Nabi Muhammad SAW, ma zada zalika fi mulki syai'a. Ia tidak menaikkan sedikit pun pemerintahanku. Dia tak menambah apa-apa pun pada pemerintahanku. Kalau zaman sekarang, kalau satu pemerintah kerajaan, dia mempunyai rakyat yang hebat-hebat berlaku, ada menteri yang hebat, rakyat bijaksana, pasti negara dia akan maju. Pastilah wilayah pemerintahan dia akan bertambah hebat. Kalau dia raja yang hebat, dapat pula rakyat yang hebat-hebat, berilmu semua, pasti bagi kesan pada pemerintahan dia. Kalau dia raja yang hebat tapi dapat rakyat yang teruk perangai, pasti bermasalah juga negara dia. Tapi Allah bagi tahu, kalau semua manusia jin mempunyai hati atqa qalbi rajulin wahid. Siapa manusia paling bertakwa? Nabi Muhammad SAW. Kalaulah seandainya, mustahil berlaku, tapi kalau semua manusia jin hati dia macam hati Nabi Muhammad SAW, mazada fi mulki syai'a. Tak naikkan apa-apa, tak tambah apa-apa pun pada pemerintahanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid. Wahai hambaku, kalau daripada yang paling awal di kalangan kamu sampai yang paling akhir daripada jin dan manusia, semuanya ala afjari qalbi rajulin wahid, semuanya mempunyai hati seteruk-teruk manusia. Misalnya, kalau semua makhluk Allah, semua manusia, jin manusia, perangai mereka macam Fir'aun. Bayangkan satu negara ada rakyat yang baik, ada raja yang baik, sultan yang baik, tapi rakyat dia perangai macam Fir'aun. Apa jadi kat negara tu?
hancur. Raja yang baik, sultan yang baik, pemerintah yang adil, tapi rakyat kerja dia asyik nak memberontak, melawan, hancur negara tu. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau semua makhluk jin, manusia, semuanya mempunyai hati yang paling teruk, ma naqasa zalika min mulki syai'a, ia tidak mengurangkan sedikit pun daripada pemerintahanku. Buatlah apa yang kamu nak, tetapi takkan mengurangkan pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni, wahai hamba-hambaku, kalaulah daripada yang awal di kalangan kamu sampai yang akhir, daripada jin dan manusia, semuanya meminta daripadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, lalu aku beri kepada semua yang meminta ini apa permintaan mereka, ma naqasa zalika mimma indi, ia tak mengurangkan langsung apa yang aku miliki, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, melainkan seperti bila dimasukkan jarum ke dalam laut, kita tarik, itu je air, yang tak kurangkan apa-apa pun pada paras laut tersebut. Allah nak bagi tahu macam mana kalau Allah tunaikan semua permintaan makhluk pun tak ada masalah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan pemerintah di dunia, sekaya-kaya pemerintahan pun dia mesti ada bajet belanjawan dia. Tak boleh nak bagi semua nak bagi dekat pendidikan, nanti yang peruntukan untuk pertahanan macam mana? Semua nak bagi untuk fakir miskin, nanti peruntukan untuk pendidikan, kemajuan semua macam mana? Dia kena bahagi-bahagikan. Sebab tu pemerintah kita ada belanjawan, dia nak bajet berapa dia nak peruntuk untuk bahagian ni, itu ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi je semua, tak ada masalah, tak kurangkan apa-apa pun. Kalau pemerintah dunia, kalau belanja lebih, tiba-tiba pendapatan negara kurang, defisit, berhutang dengan negara lain dan semisalnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia bagi semua apa yang makhluk-makhluk dia minta, dia tak kurangkan langsung apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ni menggambarkan bagaimana mutlaknya pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kalau kita faham ayat ni, setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala menguruskan urusan makhluk-makhluk yang diperintah olehnya, maka kita akan ingat macam mana mutlaknya, hebatnya pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik mana pemerintah yang ada di dunia, sebaik mana seorang presiden, perdana menteri, sultan, raja, pasti dia perlukan hari untuk berehat. Takkan setiap hari dia uruskan rakyat-rakyat dia. Mesti ada hari untuk dia dengan keluarga dia, masa untuk dia tidur. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap hari dia uruskan hamba-hambanya. Daripada sekecil-kecil urusan sampai sebesar-besar urusan, Allah uruskan hamba-hambanya. Kita lihat ayat yang seterusnya dalam surah Al-Mu'minun. Azan ke? Belum ya? Surah Al-Mu'minun ayat yang 116. Ayat ke 116. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Fata'alallahul malikul haqq. Maha tinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah al-malikul haqq. Dialah raja yang sebenarnya. Dialah raja yang mutlak, pemerintah yang mutlak. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Rabbul arsyil karim, dialah Rabb, Tuhan yang memerintah arasy yang mulia. Penulis menyebutkan, dan bahawasanya beribadah kepada selainnya daripada makhluk yang tidak memiliki bagi dirinya kemudaratan dan kemanfaatan.
Jadi menyembah selain Allah, yang mana mereka itu makhluk yang disembah tu tak dapat bagi mudarat dan tak dapat bagi manfaat pun. Yang tak dapat nak hidupkan benda yang mati atau tak dapat nak matikan benda yang hidup pun. Mereka tak boleh pun nak bangkitkan manusia pada hari kiamat. Itu merupakan sejauh-jauh kesesatan dan sebesar-besar kebatilan. Sebab itu bila kita nak ajak manusia kepada tauhid, kita kena terangkan tentang rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan terang tentang Al-Asma' Al-Husna. Bagi mereka faham konsep Tuhan ni macam mana. Tuhan pemerintah yang mutlak. Sampai mereka sendiri boleh fikir, kalau macam tu kenapa aku sembah benda yang lain? Bagi manusia berfikir. Sebab keimanan dia bukan benda yang boleh kita paksa orang sembah Allah. Kena bagi dia fikir. Jadi antara caranya ialah kenalkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenalkan manusia dengan konsep ketuhanan yang ada dalam Islam. Bukan kenalkan mereka dengan hukum hakam. Kadang-kadang masalah kita nak terangkan orang kepada Islam, kita terangkan dia, apakah hikmah perempuan pakai tudung? Apakah hikmah kita solat 5 waktu? Orang tu dia tak beriman dengan Allah pun. Kita nak terangkan dia tentang hikmah hukum hudud dan semisalnya. Boleh, tapi itu bukan konsep asal dia. Benda tu akan diterima lepas dia beriman pada Allah. Bila orang tu dia dah beriman, Allah lah Al-Hakim, Allah lah pemerintah yang mutlak, maka secara automatik dia akan fikir, kalau aku dah beriman Allah pemerintah yang mutlak, maksudnya aku kena tunduklah kepada semua peraturan yang dia letakkan. Jadi kena bagi dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Boleh kadang-kadang kita terpaksa terangkan hukum hakam sebab berlaku kekeliruan, tapi jangan lupa benda yang paling utama ialah bawa mereka balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau mereka boleh terima hukum hakam Islam sekalipun, tapi mereka masih lagi tak menerima konsep ketuhanan yang dibawa oleh Islam, maka benda tu tak memasukkan mereka ke dalam Islam pun, dan tak dapat menyelamatkan mereka daripada azab neraka pun. Jadi kena bawa mereka kembali kepada konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Islam. Dan pasti konsep ketuhanan tu macam kita lihat dalam Al-Quran, jelas Allah bagi tahu apakah itu Allah Ar-Rabb, macam mana Allah uruskan hamba-hamba. Selain daripada itu telah disebutkan dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan akan perkara ini. Misalnya dalam surah Al-Furqan ayat yang ketiga. Dalam surah Al-Furqan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Mereka telah menjadikan sesembahan, mereka menjadikan benda-benda yang disembah itu daripada kalangan yang tidak menciptakan sesuatu pun. Bahkan yang disembah itu, yang benda-benda yang disembah itulah wahum yukhlaqun, merekalah yang dicipta. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Dan benda-benda yang disembah itu tidak ada kemampuan pun, tidak ada kuasa pun untuk menolak kemudaratan daripada diri mereka atau mendatangkan manfaat kepada diri mereka. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Benda-benda yang disembah itu tidak mempunyai kuasa untuk mematikan, tidak mempunyai kuasa untuk menghidupkan, dan tidak pula mempunyai kuasa untuk membangkitkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mempersoalkan, kenapa kamu masih sembah benda-benda yang tidak ada kuasa ini? Benda-benda yang kamu sendiri yang cipta mereka, tetapi kamu masih sembah benda-benda tersebut. Kita lihat ayat yang seterusnya, surah Fatir ayat 13 hingga 14. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Allah kata, yulijul laila fin nahar, dialah yang masukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan dialah yang masukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan dialah yang memperjalankan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma, dan semua benda itu akan bergerak mengikut waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk, begitulah Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhan kamu, lahul mulk, dia memiliki pemerintahan. Wallazina tad'una min dunihi, adapun benda-benda yang kamu sembah selain daripadanya, ma yamlikuna min qitmir, adapun yang kamu sembah tu, dia tak memiliki apa-apa pun, tak menguasai apa-apa pun. Min qitmir, hatta, kalau dalam buku ni disebut setipis kulit ari. Kalau kita lihat dalam terjemahan Abdullah Basmaih, diterangkan di sini, sedangkan mereka yang kamu sembah selain Allah itu tidak mempunyai sesuatu pun walau senipis selaput biji kurma. Kalau saya lihat terjemahan Abdullah Basmaih ni, dia selari dengan apa yang Imam Ibn Katsir terangkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Qitmir ni, kata Ibn Katsir, dia menukilkan pendapat Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah dan lain-lain, menyatakan Qitmir dia adalah kulit luar kurma tu, lapisan luar kurma yang nipis tu. Jadi Allah bagi tahu, kamu sembah benda yang dia kulit nipis ni pun dia tak miliki, apatah lagi nak buat benda-benda lain. Wallahu a'lam. Kita sambung lepas azan nanti, insya-Allah. حي على الفلاح
اللهم رب هذه الأمة التامة والصلاة القائمة آتي محمد وسيلة والفضيلة والعصر محمود الذي رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا محمد النبي. Kita sambung huraian kita untuk nama Allah Al-Malik. Kita sambung pada surah Fatir ayat yang ke-14. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, lepas Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu benda-benda yang mereka sembah ni tak memiliki apa-apa pun. Hatta lapisan luar kulit kurma pun mereka tak miliki. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya kamu meminta kepada mereka, kalau kamu minta kepada mereka, mereka tidak mendengar pun permohonan kamu. Hatta kalau mereka mendengar pun, mereka tak dapat nak tunaikan permintaan kamu tersebut. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat, mereka-mereka yang kamu sembah itu, mereka akan ingkar, kufur kepada perbuatan syirik kamu. Maksudnya benda yang kamu sembah tu, yang kamu anggap sebagai Tuhan tu, yang kamu tujukan ibadah kamu kepada mereka tu, mereka sendiri pada hari kiamat akan ingkar kepada perbuatan kamu, mensyirikkan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan berlepas diri daripada kamu. Jadi bagaimana perasaan orang yang mensyirikkan Allah? Penat dekat dunia, dia pergi sembah makhluk tu, sembah selain Allah, tiba-tiba benda tu pada hari kiamat akan ingkar kat dia. Kata aku tak setuju dia syirikkan aku dengan Allah. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan ingatlah, tidak ada yang dapat memberitahu kepadamu wahai Muhammad akan hakikat yang sebenarnya seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Jadi begitulah bagaimana teruknya keadaan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan terhina, bahkan dihina oleh orang yang mereka sembah itu sendiri pada hari kiamat. Kita lihat ayat yang seterusnya, surah Al-Maidah ayat yang 76. Qul ata'buduna min dunillahi ma yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Allah suruh Nabi Muhammad SAW sebut, katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu menyembah? Allah suruh Nabi Muhammad SAW cakap dekat golongan musyrikin, adakah kamu semua menyembah selain daripada Allah, yang mana tidak mempunyai kuasa sedikit pun untuk memberikan mudarat kepada kamu ataupun memberikan manfaat? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-56, kita lihat apa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Qul id'u allazina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Katakanlah wahai Muhammad, sebut kepada orang-orang musyrikin ini, ud'ul ladzina za'amtum min duni, panggillah, serulah benda yang kamu anggap selain daripada Allah tu sebagai sesembahan. Mereka tidak memiliki sedikit kuasa pun untuk menghilangkan bahaya atau kemudaratan, bahkan tidak mampu pun nak pindahkan kemudaratan tersebut. Jadi banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala ulang, suruh Nabi Muhammad SAW cakap dekat orang-orang musyrikin macam tu. Jadi bila Allah suruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk cakap kepada orang yang mensyirikkan Allah sedemikian,
maka begitu jugalah kita kena seru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan suruh mereka berfikir, kenapa kamu sembah benda yang tak dapat bagi manfaat? Kenapa kamu sembah benda yang tak dapat bagi mudarat? Kenapa kamu sembah benda yang tak ada kuasa pemerintahan langsung? Bahkan lagi teruk, kamu sembah benda yang kamu cipta sendiri, patung yang kamu ukir dengan tangan kamu sendiri. Secara logiknya kamu lagi hebat daripada patung tu, sebab kamu yang bina, kamu yang reka, bahkan kamu boleh musnahkan dia. Tapi kamu dah hilang akal, sembah benda yang kamu cipta sendiri. Dalam surah As-Sabaq ayat 22 kata Allah Subhanahu Wa Taala, Qul id'u allazina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala zarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir. Allah kata, serulah, mintalah kepada benda-benda yang kamu sangka sesembahan selain Allah itu, mereka tak memiliki apa-apa kuasa pun, walau sebesar zarah. Walau sebesar zarah, benda yang paling kecil. Mereka tak memiliki apa-apa pun, walau sebesar zarah di langit ataupun di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirk. Bahkan mereka ini dalam penciptaan langit dan bumi ni, mereka tak ada apa-apa sumbangan sedikit pun. Bukannya mereka ada bantu Allah sikit-sikit, tak ada langsung. Wa ma lahu minhum min zahir. Dan tidaklah Allah mendapat pertolongan daripada benda-benda yang kamu sembah ni, yang kamu nak sembah sangat tu. Maknanya dia tidak memiliki sedikit pun, walaupun sebiji atom dan tidak juga memiliki apa-apa langsung. Manusia tidak memiliki sesuatu apa pun dalam kehidupan ini, melainkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Jadi macam kita dah bincang pada minggu lalu, surah Al-Imran ayat 26, Allah lah yang memiliki pemerintahan. Dia beri pemerintahan kepada sesiapa yang dia kendaki, dan dia tarik daripada sesiapa yang kendaki. Oleh kerana itu, sesiapa sahaja yang tidak memiliki di dunia ini meskipun sebiji atom, maka tidak boleh, sebiji zarah maksudnya, tidak boleh diserahkan ibadah kepadanya. Kerana ibadah, peribadatan kita, ia adalah hak yang maha berkuasa, Al-Malik, pemerintah yang mutlak, yang maha agung, yang maha pencipta, yang maha mulia, yang maha mengatur alam semesta dan tidak ada sekutu baginya. Jadi bila kita dah faham semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka tidak adalah alasan bagi kita untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelaslah bagaimana syirik merupakan kesesatan yang sangat jelas, yang mana kalau orang yang melakukannya mahu berfikir sedikit, maka mereka akan nampak bagaimana kontradiknya kefahaman mereka. Mereka percaya Allah yang paling berkuasa, tetapi mereka menyembah perkara yang lain. Jadi sebelum kita tamatkan kuliah kita malam ni, ada sebarang soalan? Muslimin ada soalan? Tuan ada soalan? Tak ada. Muslimah ada soalan? Okay, kalau tak ada, kita sudahi dengan tasbih kafarah. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung nama Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan rezeki. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.